Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kedah Makmur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin hadirat yang dihormati, bagi meneruskan majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Ahmad Rozaimi bin Abdul Rashid untuk menyampaikan taklimat penambahbaikan 81 skim perkhidmatan dan penambahbaikan jadual gaji minimum maksimum. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Azizul. Yang berusaha tuan-tuan ketua-ketua sektor, yang berusaha tuan-tuan PPD, ketua-ketua unit, pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, pegawai-pegawai daripada Pejabat Pelajaran Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah, dan juga pegawai-pegawai saya difahamkan ada wakil daripada setiap sekolah lah yang terletak di bawah beberapa daerah di JPN Kedah, dan juga sahabat saya Encik Suhaidi daripada BPSM. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JPN Kedah kerana menjemput kami daripada BPSM untuk menyampaikan sedikit taklimat berkaitan dengan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan, di mana kita akan lihat sebentar lagi lah. Tanpa membuang masa, saya rasa elok kita teruskan kepada taklimat kita pada pagi ini, di mana kita akan lihat kepada beberapa penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, di mana perkeliling-perkeliling yang berkaitan tu adalah daripada bilangan 9 sehingga bilangan 35 tahun 2013. Di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ada beberapa skim yang terlibat dengan kita lah di Kementerian Pendidikan, dan juga ada beberapa skim yang tak terlibat dengan kita lah. Okey, kalau kita lihat ada satu skim perkhidmatan di bawah kategori yang digubal, dan juga ada secara keseluruhannya ada 73 skim perkhidmatan yang ditambah baik. Kita akan lihat sebentar lagi, dan juga ada 7 skim perkhidmatan yang telah dijumukkan. Ini merangkumi semua sekali skim perkhidmatan lah. Ada beberapa yang terlibat dengan kita. Dan seterusnya ada 131 skim perkhidmatan yang dimansuhkan, iaitu yang dijumurkan lah. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan kena maklumlah, apabila pelaksanaan option ni dilaksanakan, pihak kerajaan juga melaksanakan pengecualian kepada perkeliling perkhidmatan bilangan 17/2002, di mana kalau dulu setiap tawaran option yang dilaksanakan kita ada satu pemberian penggerakan gaji lah, dan apabila pelaksanaan option yang kali ini dilaksanakan, pemberian tersebut dikecualikan. Yang ini kena jelas tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa juga, mana-mana pegawai yang menolak option tu kita akan kekalkan secara KUP lah. Dan setiap pegawai yang menerima option tersebut, semua TPG adalah dikekalkan seperti sedia ada lah, seperti yang ada sekarang lah. Okay. Tarikh kuat kuasa perkeliling-perkeliling yang berkaitan ni, kita ada beberapa lah, ada 4 tarikh kuat kuasa, di mana ada satu skim perkhidmatan yang berkuat kuasa pada 1 Julai. Nanti kita akan lihat secara detail 7 yang berkuat kuasa pada 1 Julai, ada 71 skim yang berkuat kuasa pada 1 November, dan juga ada 2 skim yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2014. Okey, pada masa sekarang ni kita ada 16 skim perkhidmatan yang memerlukan kelayakan masuk adalah tamat tingkatan 3 dan juga ke bawah, itu darjah 6 lah. Di mana kalau kita lihat seperti mana di senarai itulah, kita ada daripada pembantu pejabat sehingga kepada penjaga jentera elektrik. Yang ini yang sedia adalah Okey,
kita akan terus kepada penaiktarafan skim perkhidmatan di mana ada 73 penambahbaikan. Saya akan pergi kepada skim-skim yang melibatkan di peringkat kita di Kementerian Pendidikan. Yang mana yang tak berkaitan tu saya akan skip lah ya. Okey. Secara keseluruhannya ada 5 skim perkhidmatan di mana yang sedia ada pada asalnya syarat lantikan adalah darjah 6 ataupun tamat tingkatan 3. Yang ini kita telah tambah baik, kita tukar kepada PMR. Di mana yang dulunya bermula daripada grade 1 hingga 10 dan kita akan tukar kepada grade 11. Okey, kalau kita lihat kepada definisi kelayakan PMR itu sendiri, kita merujuk kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 1998 di mana kelayakan PMR itu bermaksud mendapat sekurang-kurangnya peringkat D dalam 5 mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan juga matematik. Ini penting ya tuan-tuan dan puan-puan sebab kita apabila kita menawarkan option tu kita akan melihat daripada kelayakan pegawai-pegawai yang kita tawarkan itulah. Ini adalah syarat dia. Definisi yang mengatakan kelayakan PMR itu sendiri. Dia ada perbezaan di antara syarat kelayakan. Nanti tuan-tuan dan puan-puan kena secara detail dia tuan-tuan dan puan-puan kena merujuk kepada Perkeliling lah untuk setiap satu skim tu di mana dia ada perbezaan daripada syarat kelayakan masuk dan juga kepada syarat tukar lantik. Syarat tukar lantik tu diberi pengecualian kepada penyandang-penyandang sedia ada yang telah berkhidmat sekarang ni lah, yang mana yang kita nak tawarkan option ni. Bagi skim perkhidmatan yang mensyaratkan kepujian dalam mata pelajaran tertentu, contoh seperti bahasa Melayu, pengetahuan agama dan sebagainya, sekurang-kurangnya kena memperolehi peringkat C dalam mata pelajaran di peringkat PMR. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 1998. Ini definisi dia. Okey, ini yang saya beritahu tadi, yang ada 5 skim perkhidmatan yang kita naik taraf lah, di mana saya rasa di sini tak ada lah kot operator logi, so saya skip dulu. Kita lihat terus kepada skim perkhidmatan pemandu kenderaan, di mana grade asalnya adalah R3, R6. Kita akan tukar lantik kepada grade H11. Okey, skim perkhidmatan pemandu kenderaan yang sedia ada ni seperti yang saya maklumkan tadi lah, di grade R3, R6 di mana syarat lantikan dia pada asalnya adalah darjah 6 dan juga lesen memandu, syarat bahasa Melayu, syarat kenaikan pangkat dan juga PSS seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat tu lah. Kita akan tukar lantik kepada skim perkhidmatan baru di grade H11. Yang ini nanti saya akan jelaskan, di mana syarat lantikan bagi skim perkhidmatan yang baru ni adalah PMR. PMR syarat lantikan ini yang tuan-tuan dan puan-puan kena rujuk kepada Perkeliling yang berkaitan. Kalau tak silap saya, pemandu ni, tuan-tuan dan puan-puan kena rujuk kepada Perkeliling Bilangan 17 tahun 2013. Yang ini di mana ada syarat lantikan dan juga syarat tukar lantik di situlah. Bagi syarat kenaikan pangkat digugurkan. Dan juga PSL grade H11 ni dia boleh pergi kepada PTPO N17 dan juga pembantu kemahiran grade H17. Ini ada syarat-syarat dia lah untuk peningkatan secara lantikan. Okey, yang ni penting di mana kaedah tukar lantik ni tuan-tuan dan puan-puan kena jelas bahawa pemandu-pemandu sedia ada di mana yang di grade R3 dan R6, apabila kita laksanakan option, kita tawarkan option, kita tukar lantik, kita akan tukar lantik kepada grade H11. Bukan kata yang R6 tu kita akan tukar kepada H14. Tidak. R3, R6 kita akan tukar lantik kepada H11 kerana kita akan tukar lantik kepada jawatan yang lebih tinggi lah. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan kena jelas lah. Syarat tukar lantik sama ada memiliki kelayakan PMR. Kelayakan PMR bermaksud kita perlu mendapat sekurang-kurangnya 5D dalam mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan juga matematik. Yang ini telah seperti yang saya maklumkan tadi, pihak JPA telah memberi pengecualian lah kepada syarat lantikan yang mana memerlukan kepujian bahasa Melayu dan sebagainya. So sekarang ni apabila kita tukar lantik, kita lihat kepada kelayakan PMR sahaja, yang saya maklumkan tadi 5D dalam 5 mata pelajaran tadi itulah. Bagi mana-mana penyandang yang tak ada kelayakan PMR, kita akan lihat kepada
tempoh perkhidmatan beliau lah, di mana sekurang-kurangnya 9 tahun pengalaman berkhidmat. Yang ini salah satu. Kalau kata dia begini, kalau kata kita dia ada setengah bahagian ataupun jabatan lah yang maklumkan ada pegawai yang memang CJ PMR pun dah tak tahu ke mana kan, dah lama apa semua dan sebagainya kan. Bagi memudahkan kita lah untuk melaksanakan option ni, kita terus ambil kepada kelaikan 9 tahun pengalaman. Saya percaya yang mana-mana dah berkhidmat tu dah lebih daripada 9 tahun lah. Itu untuk memudahkan kita lah. So kita tak payah pening-pening lah nak cari CJ dan sebagainya. So kita terus tengok kepada 9 tahun pengalaman. Okay. Yang ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. Ini bagi skim perkhidmatan pemandu. Kalau secara detail dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada Perkeliling Bilangan 17 tahun 2013. Seterusnya kita tengok kepada penghantar notis. Okey, grade sedia ada bagi skim perkhidmatan penghantar notis ni N3 dan juga N12 lah. Ini sebagaimana yang tuan-tuan boleh lihat lah, syarat lantikan, syarat bahasa Melayu dan sebagainya lah untuk PSL dan sebagainya. Sama juga macam pemandu tadi, bagi skim penghantar notis, apabila kita tukar lantik kepada skim perkhidmatan yang baru ni, peningkatan secara lantikan PSL, pegawai-pegawai boleh pergi kepada pembantu kemahiran lah H17 dan juga PTPO N17. Kaedah tukar lantik dia berbeza sikit daripada pemandu, di mana pegawai-pegawai yang berada di grade N3 kita akan tukar lantik kepada N11, dan juga pegawai-pegawai yang berada di N12 kita akan tukar lantik kepada penghantar notis grade N12 secara KUP. Yang ni tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas lah. Ini juga tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam Perkeliling, sebab dia tahu borang tawaran option tu, saya rasa nanti pihak JPN akan penjelaskan lah. Dia berbeza sikit, dia ada kategori-kategori dia. So kena lihat daripada Perkeliling yang berkaitan. Okey, seterusnya saya rasa yang ini tak ada kot pemandu operator jentera pembunggah ni. Okey. Bagi kategori naik taraf skim perkhidmatan yang tadi itulah, di pihak pegawai, yang ni mungkin kalau ada pertanyaan daripada pegawai dan sebagainya lah, apa kebaikan yang diorang boleh dapat dan sebagainya, peluang kenaikan pangkat lah secara time base ke grade yang lebih tinggi. Yang kita dah tukar lantik kepada grade H11 dan juga H14 lah, di mana gaji maksimum grade tersebut, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di situlah, di grade R6 sedia ada sekarang ni 2096. Apabila ditukar lantik kepada H11, gaji maksimum grade tersebut adalah pada 2619. Okay. Dan juga peluang PSL ke skim perkhidmatan yang berkelaikan SPM lah, seperti mana yang saya maklumkan tadi, PTPO N17 dan juga pembantu kemahiran. Secara tak langsung faedah persaraan lebih tinggi lah. Di pihak kerajaan pula kita akan dapat pekerja-pekerja yang berpengalaman lah. Ini sedikit lah kebaikan pelaksanaan option tersebut. Okay, seterusnya kita akan lihat beberapa penggabungan skim perkhidmatan. Secara keseluruhannya ada 19 skim perkhidmatan lah apabila yang telah digabungkan berdasarkan perkeliling-perkeliling yang berkaitan, kita digabungkan menjadi 7 skim perkhidmatan. Okey, ini sama juga macam pemandu tu lah, pembantu pejabat. Saya rasa penyandang kita ada ramai lah di sini. Di mana skim perkhidmatan pembantu pejabat, pembantu kamera, penjela JT digabungkan menjadi pembantu operasi grade N11 dan juga N14. Okey, kita akan terus lihat kepada skim perkhidmatan tersebut. Bagi pembantu operasi, dia berada di grade N11-14, syarat lantikan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat lah, PMR ataupun PMR dan juga lesen memandu JPJ. Ini yang berkaitan lah, maksudnya kalau pemandu kalau ada lesen dan sebagainya itulah. Syarat bahasa Melayu, kepujian di peringkat PMR. Yang ni syarat lantikan. Kita jangan tersilap dengan syarat tukar lantik lah. Bila syarat tukar lantik tu nanti kepujian ni tak ada. Kita akan tengok kepada yang PMR itu saja. Skim perkhidmatan pembantu operasi ni pula, kalau
untuk PSL dia boleh pergi kepada empat ni lah, empat skim perkhidmatan ni, iaitu PTPO 17, pembantu kemahiran H17, operator wireless, pembantu kesihatan awam dan sebagainya. Okey, kalau yang kat bawah tu kita boleh lihat ini yang skim sedia ada lah ni untuk PAB, untuk pembantu kamera penjara JT ni, di mana grade dia, syarat lantikan dia, syarat bahasa Melayu dan juga PSL lah. So kita dapat lihat lah penambahbaikan dekat situ. Okey, ini kaedah tukar lantik dia. Memiliki kelaikan PMR tanpa perlu syarat kepujian lah dalam bahasa Melayu tadi, atau 9 tahun pengalaman. Kecuali penyandang di grade N12 ni, kalau tak silap saya untuk yang penyela JT ni lah. Penyandang bagi mana-mana yang tak ada kelaikan ataupun tak cukup tempoh pengalaman, kita akan kekalkan secara KUP. Sehingga dia cukup tempoh pengalaman dia 9 tahun tu. Okey, sama juga macam pemandu tadi, di mana R3, R6 kita akan pindah kepada grade 11. Bagi pembantu penjabat juga yang berada di N1, N4, kita akan tukar lantik kepada N11. Bukan N14. Yang ni tuan-tuan dan puan kena jelas lah. Sebab kita tak nak nanti ada kekeliruan untuk ni lah. Saya percaya yang ni ada banyak persoalan dan juga pertanyaan lah daripada pegawai-pegawai yang terlibat lah. Okey. Okey, saya rasa yang lain-lain ni tak berkaitan. Kita akan terus pergi kepada tukang. Tukang K1, K2, K3, kita tukar lantik kepada pembantu kemahiran. Grade H17, H22 dan juga H26. Okey, skim perkhidmatan pembantu kemahiran, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihatlah syarat lantikan, syarat bahasa Melayu ini untuk lantikan lah, syarat kenaikan pangkat, PSL. PSL ni boleh pergi kepada penolong jurutera grade JA29. Yang bawah tu skim perkhidmatan yang sedia ada lah, K1 di mana grade dia 17-24, K2, K3 dan sebagainya lah. Syarat bahasa Melayu. Kalau dulu K2 boleh naik kepada K1, K3 boleh naik kepada K2, K1 dan sebagainya lah. Okey. Okey, kaedah tukar lantik sama juga, cuma tahun pengalaman tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dia 6 tahun je, 6 tahun pengalaman. Syarat tukar lantik dia memiliki kelaikan SPM atau 6 tahun pengalaman. Di mana grade-grade yang berkaitan 9, 11, 14 dan 17 tu kita akan tukar lantik kepada grade H17. R22 kita akan pergi kepada grade yang setara iaitu H22. R24 kita akan tukar lantik kepada H26. Yang mana tak ada kelaikan seperti biasa, yang tak ada kelaikan dan juga tak cukup tempoh pengalaman, kita akan kekalkan dulu secara KUP. Okey, kebaikan bagi skim perkhidmatan yang tadi itulah. Kalau kita tengok pembantu kemahiran ni, kalau sedia ada R11 gaji maksimum 2360, apabila kita tukar lantik nanti dia akan pergi pada H17, gaji maksimum dah 3490 lah. KGT pun bertambah, ITKA pun bertambah lah. So ini saya rasa banyak kebaikan lah kepada pihak-pihak pegawai yang terlibat tu lah. Okey. Di pihak kerajaan pula kita mengurangkan bilangan skim perkhidmatan lah. Kita daripada banyak sangat tu dia dah kecilkan lah. Dan juga beberapa pertindihan tugas lah yang terlibat. Okey. Okey, ini skim perkhidmatan bersepadu. 9 skim kepada 5 skim perkhidmatan. Okey, yang ini bagi PPLD, PPS apa semua ni kita akan pergi pada pegawai perkhidmatan pendidikan lah. Yang ni saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum lah. Tapi yang ni tak terlibat dengan pendawaran option lah. Okey, bagi penolong jurutera, pelukis pelan, penolong pegawai sedia bina, skim sedia ada, skim perkhidmatan sedia ada, ditukar kepada sama ada pelukis pelan, nama skim perkhidmatan tu pelukis pelan kejuruteraan awam / penolong jurutera, dan juga pelukis pelan seni untuk bagi bidang seni bina / penolong pegawai seni bina. Yang ni kita akan tengok secara detail lah. Sebab ini akan melibatkan juruteknik dan sebagainya yang terlibat dengan kita lah.
Okey, bagi skim sedia ada yang pelukis pelan, kejuruteraan awam, dalam bidang kejuruteraan awam sedia bina, ni skim perkhidmatan sedia ada lah. Penolong jurutera, penolong pegawai sedia bina, kita akan tukar kepada yang tadi itulah, ada 2 skim perkhidmatan saja. Grade berada di yang sekarang ni berada di grade J17, 22, 26, 29, 36 dan 38 lah. Kita akan tukar kepada grade JA17, JA22, 29, 36 dan juga 38. Ni syarat lantikan lah ni untuk pelukis pelan J17 yang sedia ada ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat lah. SPM, kepujian subjek dan sebagainya lah. Okey, bagi lantikan ke pelukis pelan yang baru ni, kejuruteraan awam ataupun sedia bina JA17 ni, dia ada beza sikit dekat situ syarat lantikan dia. Ada subjek pendidikan seni visual, kejuruteraan awam, struktur sedia bina dan sebagainya lah. Lantikan ke penolong jurutera ni yang satu lagi tu, penolong jurutera ataupun penolong pegawai sedia bina J29 ni yang sekarang ni lah. Kita akan tukar kepada penolong jurutera, penolong pegawai sedia bina JA29. Dia punya kod tu je berubah. Dan juga syarat lantikan tu lah ada pertambahan pada sijil dalam bidang kejuruteraan sedia bina daripada Politeknik. Ini untuk syarat lantikan yang baru ni nanti. Yang diploma tu tetap kekal lah, diploma ataupun diploma dalam bidang kejuruteraan atau sedia bina lah. Okey, kaedah tukar lantik dia, kita akan lihat kepada bidang pengkhususan sijil pegawai-pegawai yang terlibat lah, di mana J17, J22, J26 kita akan tukar lantik kepada penolong jurutera skim perkhidmatan ni, penolong jurutera ataupun penolong pegawai sedia bina di grade JA29 yang mana tidak memiliki kelaikan sijil ataupun diploma tu tadi. Kita akan tukar kepada grade setara lah, JA17, JA22 dan juga JA26. Okey. Yang ni bagi skim perkhidmatan penolong jurutera dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada Perkeliling 11 tahun 2013. Dekat situ ada secara detail dia lah. Dia ada untuk pelukis pelan, kejuruteraan awam, lepas tu pelukis pelan bidang seni bina, untuk juruteknik, ada gaji permulaan dan sebagainya lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 11 tahun 2013. Okey, ini kebaikan dia seperti mana yang tadi jugalah. Ni untuk yang PPP lah, boleh naik pangkat tanpa perlu memohon, sebab dia dah dalam satu skim perkhidmatan yang samalah. Okey, bagi pihak kerajaan kita mengurangkan kos operasi dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada pindaan pembekalan skim perkhidmatan. Kita akan terus kepada pindaan syarat kelaikan masuk, ada beberapa yang terlibat lah. Okey, ada banyak skim ni, saya akan terus pergi kepada skim-skim yang terlibat lah. Kita tengok pada penjaga jentera elektrik. Okey, klasifikasi bagi skim penjaga jentera elektrik ni, kalau dulu R, sekarang kita dah tukar kepada J. Dalam bidang kejuruteraan lah. Masih sama, 17, 22, 24 kita akan tukar kepada, cuma dia punya kod tu je, lain lah, J17. Okey, kalau dulu syarat lantikan dia, tuan-tuan boleh lihat lah, tamat tingkatan 3, sijil AO dan sebagainya tu. Sekarang kita ada SPM lah, SPM, lepas tu ada sijil kekompetenan, kategori AO dan sebagainya lah. PSL daripada skim perkhidmatan yang rendah. Kalau dulu daripada tukang K2, K3 boleh pergi ke PSL. Sekarang daripada pembantu awam, operator logi, pemandu ni dia boleh pergi kepada penjaga jentera elektrik lah. Dan juga bagi penjaga jentera elektrik, dia boleh kepada penolong jurutera grade JA29. Tertakluk kepada syarat-syarat sedia ada lah bagi skim perkhidmatan penolong jurutera itu sendirilah. Okey. Seterusnya kita tengok kepada yang ini PTD ni tak berkaitan lah, dia pindaan kepada dia punya tempoh kursus dan sebagainya lah. Penolong pegawai perpustakaan saya rasa ada. Tukar nama
dan tambah baik dia punya PSL. Dulu penolong pegawai perpustakaan, sekarang dah jadi penolong pustakawan. Dan boleh kepada pustakawan grade S41. Ini untuk penolong pegawai perpustakaan lah. Okey. Yang lain-lain tu saya rasa tak berkaitan lah. Penolong juruhukum, tanah dan arkitek semua tak ada. Okey, seterusnya kita tengok kepada perubahan terma dan syarat umur KPSL. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan maklumkanlah yang ini. Boleh merujuk kepada Perkiling Kotak Struktur bilangan 9 atau 10 2013. Kalau dulu KPSL had umur 54 tahun. Sekarang ni dipinda kepada 2 tahun daripada tarikh persaraan paksa. Jadi maknanya yang mana berumur yang pencen pada umur 56 tu boleh sehingga 54 lah. Bagi yang 58 tu sehingga 56, yang 60 tu sehingga 58. Kalau dulu memang maksimum 54. Okey. Ini kebaikan lah kepada pihak pegawai dan juga kepada pihak kerajaan lah. Kalau dulu 54 maksimum, seperti yang saya maklumkan tadi, yang sekarang ni 2 tahun, betul-betul 2 tahun sebelum tarikh umur persaraan wajib lah. Okey. Seterusnya kita tengok sikitlah BMI ni. Saya rasa yang ni pun tak berkaitan sebab dia lebih kepada apa ni, pada badan uniform ni. Okey. Dia ada 20 skim perkhidmatan lah yang memerlukan syarat lantikan, memerlukan syarat BMI dalam dia punya syarat lantikan masuk dia. Ini yang penting julat dia ni antara 19 hingga 26. Ini tapi ada pengecualian ni bagi yang dah berkhidmat untuk PSL, dia extrakan sikit lah sampai julat 30. Okey. Ini skim perkhidmatan yang terlibat lah, memang tak berkaitan dengan kita lah, ni semua sekali hingga 20 ni banyak kepada badan uniform lah. Okey, ni syarat fizikal dan sebagainya, ada 5 skim perkhidmatan. Ini skim yang terlibat lah, tanah awam, immigration dan juga sebagainya. Okey. Okey. Sama jugalah kebaikan dia semua. Okey, seterusnya kita tengok kepada penyumbudan 7 skim perkhidmatan. Okey, ada 7 skim yang dijumukkan, ada 2 skim ditangguhkan. Yang ditangguhkan ni tak berkaitan dengan kita lah, Ranger Hutan dan juga pengawas hutan ni. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi lah, jawatan juruteknik J17, 22 dan 26 kita jumutkan jawatan ni, dah tak ada lagi juruteknik ni lah. Kita akan tukar lantik kepada skim perkhidmatan penolong jurutera ataupun penolong pegawai sidang bina ataupun penolong jurukubahan yang mana berkaitan dengan bidang pegawai tersebut lah. Saya rasa yang ada pada kita adalah juruteknik dalam bidang kejuruteraan lah. Sama ada electrical, mechanical ataupun awam lah. Yang ini tergolong sekali. Kita akan tukar lantik kepada penolong jurutera. Okey, kita tengok dia punya ni. Okey, juruteknik kita jumutkan. Grade J17, J22, J26 kita akan tukar lantik kepada JA29. Okey. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, secara detail dia tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada Perkiling bilangan 11. Tahun 2000 dia tebal sikit berbanding dengan perkiling-perkiling yang lain tu lah. Kat situ ada detail dia. So bidang kejuruteraan dan sebagainya lah. Okay. Syarat-syarat dia, syarat-syarat lantikan untuk penolong jurutera dan sebagainya. Okey, pembantu pertanian ni pun saya rasa tak ada lah. Yang lain-lain ni tak ada. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sedia ada jawatan J17 ni, gaji maksimum dia 3490 lah. Apabila kita tukar lantik nanti JA29, dia gaji maksimum dia sehingga 5,000. 5,000 lebih. KJT pun ada berubah. So yang ini tuan-tuan dan puan-puan kena take note lah. Dia punya kenaikan gaji tahunan dia dan sebagainya lah. ITKA dia pun berubah kepada grade 29 lah. Daripada kalau dulu 95 pergi kepada 145. Kalau dulu 115 untuk ITKA pergi kepada 160. Kebaikan bagi pegawai, PSL, gaji maksimum, cuti rehat dan sebagainya lah. Okay.
Okey, seterusnya kita lihat kepada pemansuhan skim perkhidmatan Jumut. Bagi skim perkhidmatan Jumut ni, senarai dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada Perkeliling Bilangan 23 tahun 2013. Di mana dekat situ dia ada senaraikan semua perkhidmatan yang dijumutkan, kita akan tukar lantik kepada skim-skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa. Yang mana ada yang pergi pembantu kemahiran, ada yang pergi pembantu operasi dan sebagainya lah. Grade 1 hingga 10 dijumutkan kepada grade 11. Mana-mana penyandang 11 dan ke atas kita akan tukar lantik kepada grade setara lah. Okey, secara ni kita tengok sepintas lalu. Ni semua grade-grade skim-skim perkhidmatan yang ada ni. Yang anak perahu, sebagainya lah, driver, foreman apa semua ni. Tak semualah yang terlibat dengan kita. Okey. Ni tuan-tuan dan puan-puan, ini yang JKK dulu ni. Pencari fail. Penjaga penghantar cepat ni semua tuan-tuan boleh lihat lah. Pelayan asrama. Okey. Dia ada penunggu pejabat pun ada ni. Tak tahulah masih ada lagi penyandang ke tidak lah. Penunggu pejabat dan sebagainya lah. Penunggu bangunan. Okey. Penjaga kolam ikan cantik masa ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lah. Saya pun bila tengok perkeliling baru saya tahu jawatan-jawatan ni memang tak pernah terlintas pun ada dulu. Okey, ni SSM lah. Okey, yang ini banyak berkaitan dengan kita lah. Saya rasa kalau ada, yang ni penting tuan-tuan dan puan-puan bagi pembantu takbir rendah ni, tukang masak, jaga dan sebagainya, yang mana yang kita pernah tawarkan option dulu kan, macam PTR kepada N17 kan, PTPO kan. Yang mana yang terima option, yang masih yang duduk secara KUP lagi dan sebagainya lah, yang menunggu cukup syarat dan sebagainya, dia tak terlibat dengan penawaran option yang kali ni. Kecuali bagi pegawai-pegawai yang menolak option dulu, kita kena tawarkan semula sekarang. Yang mana yang menolak dulu. Jadinya yang mana sama ada tukang masak, jaga dan sebagainya, yang mana yang menolak option, kita kena tawarkan pada skim perkhidmatan yang berkuat kuasa sekarang ni. So tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk perkeliling ni, tengok balik apa skim perkhidmatan yang kita akan tukar lantik dia, dan kita tawarkan option lah. Sama ada dia menolak atau terima, itu terpulang lah. Tapi kita kena tawarkan juga. Kemungkinan di Kedah ada PTR, yang mana yang menolak saya tak pastilah, tapi kena lihat balik lah. Dan inilah yang lain-lain itulah. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan kena tengok semua skim perkhidmatan yang jumut ni ada 131 semua sekali. Perkeliling 23 tahun 2013. Okey. Ini secara ringkasan dia lah, daripada 77 skim perkhidmatan. Apabila pelaksanaan option ni dah jadi 249 lah, ada pengurangan sebanyak 25 skim perkhidmatan lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada kaedah pelaksanaan option ni. Okey, ini pegawai lantikan tetap lah ni, option pertukaran pelatihan, SSM dan sebagainya lah. Okey, pilihan-pilihan pegawai yang ada, sama ada sekiranya dia bersetuju ditukar lantik. Dia dekat borang tu tuan-tuan dan puan-puan kena jelas dia pakai borang yang mana, dia ada lampiran, ada lampiran 1, lampiran 2, dia ikut kepada grade, sedia ada penyandang dan juga yang memenuhi syarat dan tak memenuhi syarat lah. Dia kena pakai borang yang betul, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pada lampiran-lampiran perkeliling yang berkaitan tu. Penyandang-penyandang sedia ada ni, dia ada pilihan. Kalau dia bersetuju untuk ditukar lantik, kita akan terus tukar lantik berkuat kuasa kepada tarikh kuat kuasa perkeliling, sama ada Julai ataupun November lah. Ataupun dia ada pilihan untuk ditukar lantik setelah dinaikkan pangkat secara time-based 13 tahun. Ini pilihan yang dia ada. Sama ada dia nak, kalau kata contoh PAP tadi N1, N4 tu, sama ada dia nak tunggu N4 dia untuk baru dia tukar lantik, ataupun dia boleh terus tukar lantik. Kalau dia tunggu N4 dia, kuat kuasa pertukaran pelantikan dia adalah sehari selepas dia dinaikkan pangkat N4 tu. Bukan dia backdated balik 1 November, tak ada.
2013 dia akan kuasa sehari selepas daripada dia naik pangkat N4 tu lah. Mungkin ada yang bertanya lah apa dia, mungkin ada yang bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan lah yang menguruskan ni, sama ada dia nak terus tukar lantik ataupun dia nak tunggu dia punya kenaikan pangkat N4 dan sebagainya lah. Saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, kita cuma boleh jelaskan apa kelebihan dan kekurangan lah. Tapi jangan sesekali mempengaruhi keputusan penyandang-penyandang tersebut lah. Sebab kita tak nak nanti dia akan salahkan kita balik. Dia akan salahkan kita balik, kata kita yang paksa dia pilih yang ni dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan kena maklum, proses tukar lantik ni dia tidak melibatkan apa-apa pemberian kenaikan KGT dan sebagainya. Mana-mana gaji yang penyandang tu ada sekarang ni, kita akan bawa gaji yang sama kepada grade yang baru. Tak ada perubahan dari segi gaji. Kecuali kalau yang 17-29 tu lah, dia ada KGT dia dan sebagainya. Tapi bagi PAP dan pemandu ni, kita akan bawa. Sama ada dia berada di grade N1 ataupun N4, gaji dia kita akan bawa. Jadinya mungkin ada pegawai yang lagi setahun nak N4 dan sebagainya lah untuk yang time base tu kan. Mungkin dia nak tunggulah, nak tunggu sebab dia akan bawa gaji dia yang lebih tinggi. Sebab dia apabila dia terus ditukar lantik, dia akan bawa gaji dia sekarang N1. N1 kalau dia tak tunggu time base, dia akan bawa gaji dia N1, dia akan pergi ke sana. Dan dia akan tengok pada skim gaji yang baru tu pula lah, yang 11 tu. Apabila N4 dia dah naik gaji, dia akan bawa gaji dia yang tu. Itu kelebihan dia. Tapi kekurangan dia, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, apabila kita tukar kepada 11, walaupun dia pada asalnya R6 ataupun N4, dari segi seniority dia akan sama dengan yang lain-lain di grade H11. Dia akan bermula balik daripada zero lah. Dia akan bermula balik pada kod kuasa keliling pada 1 November 2013. Mungkin ada yang tak setujulah, penyandang dah N4 dia dah lama berkhidmat daripada N1 yang baru masuk 2 tahun, 3 tahun apa semuanya, tapi bila pergi kepada 11 dia akan sama. Dari segi itu dari segi dia punya ni lah, kontra dia lah. Itu kena jelaskan kepada penyandang sebelum dia buat keputusan. Tapi macam mana pun kita minta dia yang buat keputusan. Jangan kita mempengaruhi apa-apa keputusan dia lah, sebab kita tak nak nanti dia akan salahkan kita balik lah dan sebagainya. So kena jelaskan kepada penyandang. Okay. Sebab lagi satu, penyandang-penyandang pun kena ambil maklum jugalah, sebab time base pun kita tak semestinya dapat, betul. Kita ada kriteria kecemerlangan dan sebagainya. 13 tahun, walaupun bukan kata secara automatik 13 tahun kita terus dapat, confirm dapat. Mana-mana yang nak tunggu 13 tahun time base tu, kalau kata cukup masa tak dapat, dia boleh memohon untuk ditawarkan option semula kepada 11. Tapi kod kuasa dia adalah pada tarikh semasa. Kita tak backdated balik pada November 2013. Itu dia dah rugilah, dia dah tunggu 2-3 tahun, sekali tak dapat. Lepas tu dia akan patah balik ke 11, dia akan rugi 2-3 tahun berbanding kawan-kawan dia yang mana yang dah terus ditukar lantik kepada grade 11. Okey, yang itu kena jelaslah. Okey, seperti biasalah, mana-mana yang menolak option tu dia akan kekal secara KUP lah sehinggalah dia pencen dan sebagainya. Okey, pegawai dianggap menolak option sekiranya tidak membuat sebarang option dalam tempoh 30 hari. Ini daripada tarikh surat tawaran. Yang ini bagi pelaksanaan ini akan diperjelaskan nantilah. Saya difahamkan pihak JPN Kedah akan jelaskanlah macam mana pelaksanaan option dan sebagainya. Okey, dan juga kepada yang gagal kemukakan borang option. Dia tak hantar balik borang kat kita dalam tempoh 30 hari daripada tarikh itu, kita akan anggap dia menolak option lah secara automatik. Dan juga membuat option bersyarat. Option bersyarat ni kita tengok borang dia tick, dia setuju, ada nota pula kat bawah tu tapi dengan syarat saya nak gaji banyak ni macam ni. Tapi kalau ada yang macam tu memang secara tak langsung dia menolak option lah. Dia tak ada syarat-syarat dah. Dia sama ada terima ataupun tolak. Kalau terima tu ada pilihan tu lah yang tadi tu, tunggu time base ataupun terus tukar lantik. Okey, pegawai-pegawai yang ditawarkan option ni seperti yang saya maklumkan tadi, ditawarkan gaji permulaan pada gaji minimum. Sekiranya gaji semasa sekarang ni, contoh PAP tadi, N1 contoh 700, tapi gaji minimum di grade 11 tu 800, kita akan tawarkan kepada gaji minimum grade yang baru 800. Dan sekiranya gaji akhir penyandang sedia ada sekarang ni melebihi daripada gaji minimum, kita akan bawa yang sama.
berapa sen ke, ada sen-sen hujung tu, semua kita bawa yang sama juga. Itu untuk gaji permulaan ni lah. Okay, ni grade yang baru. Okay, yang ni saya rasa tuan-tuan dan puan-puan jelas lah. Okay, ini contoh yang tadi tu lah. Kalau sekarang ni gaji dia 733, gaji minimum grade baru 11 tu 802, kita akan tawarkan dia pada 802. Okay. Ini secara tak langsung saya jelaskan terus yang pasal jadual gaji minimum maksimum apa semua tu. Dia ada dalam keliling berapa JJMM. Keliling 36 tahun 2013. Tuan-tuan boleh tengoklah ada skim perkhidmatan yang buka kuasa sekarang ni, termasuk yang baru, berapa minimum, berapa maksimum dia. Dia ada bundakan tu gaji minimum dia tu kepada dah tak ada sen dah. Gaji minimum dan maksimum dia bundakan terus kepada ringgit lah. So gaji yang baru ni untuk semua skim, gaji minimum dan maksimum dah tak ada sen-sen lagi dah starting dia. Itu je lah untuk JGMM. Tapi yang penyandang sedia ada yang gaji dia tu ada sen tu kita bawa. Nanti dia marah pula 54 sen tu kita bunda pula jadi 733 je apa, nanti dia marah hilang 54 sen. Yang tu memang kita bawa. Itu dia tak terlibat dengan gaji minimum dan maksimum lah. Kecuali kalau dia kurang, kita akan offer pada gaji minimum yang sedia ada. Yang itu tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk 36 tahun 2013. Kat situ dia senaraikan semua skim perkhidmatan dan juga jadual gaji minimum dan juga maksimum yang setelah dibundakan. Okey. Ini contoh yang saya maklumkan tadi lah. Kalau gaji dia lebih daripada minimum, kita akan terus bawa yang sama. 973.54 kita bawa terus 973.54. Okey. Dan juga kalau gaji dia melebihi daripada gaji maksimum, yang baru ni pun lebih juga, dah tak ada dalam jadual tu, dah terlebih-lebih dah 2677 tu, kita akan kekalkan gaji dia secara KJP. Secara KJP gaji dia lah. Maksudnya kita bawa juga yang sama, 2677.86, kita akan bawa juga 2677.86. Okey. Okey, yang ni berkaitan dengan pergerakan gaji tahunan lah. Ini yang untuk keliling kuasa 1 Julai ni yang terlibat ni. Untuk TPG. TPG tuan-tuan dan puan-puan kena maklum lah. Tarikh pergerakan gaji bagi semua pegawai tak berubah, kekal seperti mana sedia ada, sama ada Januari, April, Julai ataupun Oktober lah, dia kekal. Okey, tanggungjawab ketua jabatan. Di peringkat jabatan, kita dah edarkan surat edaran sebenarnya. Di peringkat negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, ketua jabatan yang menawarkan option adalah pengarah pendidikan negeri lah. Di mana semua sekali sekolah-sekolah yang berada di bawah negeri Kedah, termasuk SABK dan sebagainya, saya rasa pihak JPN sedia maklum. Seperti mana surat yang kita edarkan adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. So surat tawaran tu ditawarkan oleh pengarah pendidikan negeri lah. Okey, ni tanggungjawab tanggungjawab mengenai pasti pegawai yang layak. Saya rasa dah mungkin dah ada lah kot senarai-senarai. Cuma kita minta jangan ada terlepas walaupun seorang, dua orang yang terlibat. Okey. Sebelum saya terlupa, semua yang berkhidmat pada tarikh kuasa berkeliling ataupun selepas, yang masih berkhidmat lah, sama ada yang bulan November, Disember dan sebagainya, ataupun yang bersara selepas daripada tarikh kuasa berkeliling, kita kena tawarkan option. Yang mana meninggal dunia selepas daripada tarikh berkeliling pun kita kena tawarkan option. Yang mana hilang kita tak jumpa pun, kalau ada yang tak jumpa berbulan-bulan tu, kita kena cari, kita kena tawarkan option. Kita kena cuba macam mana kaedah pun untuk tawarkan option pada pegawai, sebab kita tak nak ada yang terlepas. Yang mana pencen tu, yalah yang pencen, mungkin ada yang dah pencen yang dah bersara bulan 12 tahun lepas, tapi kuasa berkeliling November ataupun Julai, kita kena tawarkan option jugalah. Walaupun dia tak melibatkan apa-apa perubahan dari segi gaji dan sebagainya, tapi kita kena tawarkan option. Kita semua kena terlibat. Yang kalau yang meninggal dunia tu, kita tak carilah dia. Kita tawarkan option pada waris terdekat. Pada waris terdekat lah, yang mana yang dah meninggal dunia tu. Yang hilang tu pun kalau tiba-tiba kita dah tak jumpa juga, kita tawarkan option, dah habis tempoh 30 hari tak jumpa juga kan.
tiba-tiba dia datang, dia muncul tiba-tiba lah. Tapi biasanya macam tu dah tak ada lah kot dalam servis, kita dah buat. Ada. Okey. Kalau kita jumpa dia muncul balik, kita tawarkan option, kita tawarkan option, tapi saya rasa option tu pun akan terbatal lah kot, kita akan ambil tindakan tata tertib lah. Okey, yang mana dalam tindakan tata tertib pun sama juga, kita kena tawarkan option. Dia akan terbatal lah apabila dia dibuang kerja dan sebagainya. Termasuklah yang cuti tanpa gaji dan sebagainya. Okay. Ini seperti biasalah, menjelaskan secara terperinci mengemas kini buku perkhidmatan kerajaan BPK, dan juga yang ini tindakan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri lah, melaporkan balik status seperti mana template yang kita edarkan kepada kita lah. Yang ni bukan 1 Mei, yang kita minta tu 1 Mac. 1 Mei ni kita kena hantar pada peringkat pada JPA dan juga SPP. Okey. Okey, bagi pihak pegawai yang ditawarkan option, minta dia baca lah, baca, dia faham dan sebagainya, dan juga dia buat keputusan sendirilah. 2 salinan borang option ni, kita buat 1 salinan yang original, setelah ditandatangan dan juga sebagainya, yang kita 1 salinan tu boleh original 1 je untuk disimpan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, yang salinan tu bolehlah bagi kepada pegawai. Okey, yang ni 30 hari lah daripada tarikh tawaran tu. Okey, saya rasa itu saja. Sebelum saya buka kepada soal jawab, kalau ada kemuskilan lah tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada persoalan-persoalan, sebab kami pun dari sehari ke sehari menerima banyak soalan lah, banyak soalan yang kadang-kadang kami pun tak terlintas, tak terfikir lah, sebab ada beberapa perkara yang dalam perkeliling tak berapa jelas. Yang itu kami akan rujuk pada, kalau yang mana yang tak boleh jawab tu, kami akan rujuk kepada pihak JPA dan kami akan kembalikan balik lah jawapan. Sebelum saya pergi soal jawab, biar saya jawab dulu. Sebelum, tak payahlah tuan-tuan dan puan-puan tanya. Saya rasa mungkin ada persoalan-persoalan yang dah ditanya oleh tempat-tempat lain sebelum ni. Saya boleh terus bagi makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Berkaitan dengan format penulisan dalam dalam BPK, kita akan edarkan format kepada pihak jabatan. Format yang standard, template yang standard, supaya kita nak dalam masa terdekat lah, mungkin dalam seminggu 2 minggu ni, kita akan edarkan format dia, penulisan dalam buku perkhidmatan kerajaan tu, kita akan edarkan kepada jabatan. Nanti pihak jabatan akan edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah, dari segi format. Jangan tulis dulu dalam buku BPK tu. Kita tak nak nanti ada macam-macam jenis gaya penulisan. Okey. Okey, yang kepada yang bersara meninggal dunia ni, saya dah maklumkan tadilah. Kita kena tawarkan juga kalau dia masih berkhidmat pada tarikh kuasa perkeliling lah. Okey, bagi jawatan kader, ini untuk makluman pihak JPN lah, pihak Jabatan Pendidikan Negeri. Bagi jawatan kader yang terlibat juruteknik dan sebagainya, kita perlukan 1 salinan borang tawaran kepada kita lah, hantar kepada BPSM, sebab kita kena panjangkan kepada jabatan asal dia lah, dia minta kita panjangkan kepada sana. Okey, bagi yang yang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam perkeliling, dia dinyatakan, tapi siapa saya maklumkan juga, bagi yang mana belum sah dalam perkhidmatan asal, macam PAP belum PDP lagi, pemandu belum PDP lagi, kita tak perlu buat PDP dia jawatan asal. Kita tukar lantik, kita buat pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan yang baru. Dengan mengambil kira tempoh percubaan tu, kita boleh carry forward yang lama tu. Kalau kata dia dah berkhidmat setahun, kira dah cukup syarat lah tu, minimum setahun kan, minimum setahun hingga 3 tahun. Kalau kata dia dah berkhidmat 6 bulan, 7 bulan dan sebagainya tu, kita cuma habiskan berapa baki dia je tempoh percubaan dia. Dan juga mana syarat-syarat yang dia telah lulus lah. Kalau kata ada kursus ke dan sebagainya, syarat-syarat pengesahan perkhidmatan tu, yang itu kita boleh ambil kira untuk jawatan perkhidmatan yang baru. Okey. Yang dah sah dalam perkhidmatan pun kita kena buat pengesahan dalam perkhidmatan untuk jawatan baru, tapi untuk kita rekod dalam BPK sajalah. Tak ada lagi syarat-syarat yang lain-lain tu, dah tak ada lah. Okey. Mana-mana yang tuan-tuan dan puan-puan ada masalah dari segi kelaikan sijil dan sebagainya,
Kalau rasa ragu-ragu, kata tak sure apa dan sebagainya, bagi memudahkan, kita tengok kepada tahun pengalaman dia lah, sama ada 6 tahun ataupun 9 tahun mana yang berkaitan lah. Dan kalau ada juga, maklumkan kepada pihak BPSM lah, nanti kita akan bagi jawapan sama ada CJ itu kita boleh terima ataupun tidak lah. Okay, seniority ni tadi saya dah maklumkan, dia akan berkuasa pada, dia akan kira grade yang baru 11. Dah tak ada lagi orang yang R6 tu dia lagi senior pada R3, N4 lagi senior pada N1 apa semua dan sebagainya. Tapi tempoh perkhidmatan tu dikira lah. Cuma untuk kenaikan pangkat dan sebagainya lah. Itu kena jelaskan kepada penyandang. Okay, bagi jawatan jumut ni saya dah maklumkan tadi. PTR semua kita kena tawarkan balik. Mana-mana yang menolak tawaran option yang dulu, yang dah terima tu dia maintain lah, dia kekal lah. Tunggu cukup syarat ke, masih ke UP ke dan sebagainya. Okey. Yang ini pun yang ni saya dah maklumkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan kena tengok perbezaan kepada syarat tukar lantik. Kita bukan syarat lantikan baru, syarat tukar lantik lah. Sebab syarat tukar lantik yang saya nampak, dia tak adalah memerlukan kepujian dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Cuma cukup sekadar ada PMR, di mana PMR tu definisi dia adalah 5 subjek lulus lah, termasuk bahasa Melayu dan juga matematik tu. Okey, saya rasa itu saja. Kalau ada soalan dan sebagainya, saya kembalikan dulu kepada Encik Azizul untuk sesi soal jawab dan seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Ahmad Ruzaimi. Okey, kita buka untuk sesi soal jawab kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada apa-apa soalan, sila tampil ni lah. Silakan. Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada, kita nak... Okay. Kita bagi 10 saat lagi. Okey, tak ada Okey. Terima kasih Encik Ruzaimi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad Ruzaimi bin Abdul Rashid di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga segala penerangan dan maklumat yang telah disampaikan akan menjadi panduan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berkaitan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan dan penambahbaikan jadual gaji minimum maksimum yang diamanahkan. Dengan berakhirnya taklimat itu tadi, maka selesailah majlis kita pada kali ini. Saya bagi pihak unit perjawatan dan perkhidmatan sektor perkhidmat pengurusan dan pembangunan merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran semua dan memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang perjalanan majlis ini. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Surung papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Andai tersilap kata ucapan, you all semua buat tak tahu. Okay. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.